Saya jemput Yang Berhormat Tuan Muhammad Yusmadi bin Muhammad Yusof. Terima kasih Tan Sri kepada petua tadi. Soalan saya soalan nombor 6. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, secara dasarnya, pada masa kini pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya yang kadang-kadang orang panggil MOTEK melalui Akta Warisan Kebangsaan 2005 iaitu Akta 645 tidak menetapkan suatu kawasan sebagai bandar warisan ataupun kampung warisan. Penetapan yang dibuat oleh pihak Jabatan Warisan Negara melalui Akta 645 ini hanyalah sebagai tapak warisan yang meliputi bangunan, monumen atau tapak. Manakala warisan kebudayaan di bawah air ataupun kebanyakan ada serpihan kapal yang lama yang pecah atau tertenggelam ditetapkan sebagai zon yang dilindungi. Namun begitu, kementerian ini mengalu-alukan sekiranya terdapat kawasan yang berpotensi mempunyai signifikan dan integriti sebagai bandar warisan atau kampung warisan, bolehlah mencalonkannya kepada Jabatan Warisan Negara untuk diteliti dan dipertimbangkan bagi ditetapkan di bawah Akta 645. Mana-mana tempat, kawasan atau tapak yang mempunyai warisan ketara ataupun dengan izin tangible heritage dan atau warisan tidak ketara dengan izin intangible heritage sentiasa berada di bawah perhatian MOTEK melalui agensi di bawah seliaannya iaitu Jabatan Warisan Negara ataupun JWN bagi memastikan ia dilindungi di bawah Akta 645. Peranan dalam merancang pembangunan bandar dan desa diterajui oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan melalui Jabatan Perancangan Bandar dan Desa ataupun Plan Malaysia. Dalam hal ini, Jabatan Warisan Negara telah bekerjasama dengan Plan Malaysia dalam menyediakan dokumen dengan izin Conservation Management Plan ataupun CMP dan Special Area Plan SAP. Antara contoh pembabitan JWN dalam perkara ini ialah pelan terhadap kawasan atau tapak termasuk kampung-kampung yang terdapat di dalam tapak warisan dunia Lembah Lenggung untuk memastikan signifikannya terus terpelihara. Pihak JWN terlibat dalam hal berkaitan pengurusan, pemeliharaan dan perlindungan tapak melalui jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Saintifik Warisan ataupun dengan izin Heritage Scientific Committee. Sementara itu, dalam usaha untuk mengekal dan mengetengahkan warisan setempat, MOTEK juga telah memberi insentif dalam bentuk pembangunan infrastruktur berkaitan aktiviti kebudayaan seperti membina bengkel peralatan muzik tradisional dan gelanggang bagi kampung tertentu yang mempunyai warisan kebudayaan tidak ketara. Ini bagi memastikan seni budaya yang menjadi identiti setempat akan terus hidup bagi pengekalan identitinya sebagaimana di Bangsal Semar, Kampung Pasir Parit Cekok, Pasir Mas, Kelantan untuk seni wayang kulit. Usaha ini bukan hanya boleh membangkitkan perasaan kepunyaan ataupun dengan izin sense of belonging dan jati diri di kalangan komuniti, malah boleh menjadi salah satu produk pelancongan yang boleh diketengahkan dan dipaparkan kepada masyarakat tempatan maupun antarabangsa. Sekian, terima kasih. Soalan lanjutan saya ialah sebagai penjelasan, apakah tindakan yang lebih tegas berasaskan dasar-dasar tadi? Kerana saya melihat seolah-olah identiti kampung-kampung warisan ini telah hilang, seolah-olah diterajui oleh pemaju. Kita lihat kampung Daulah Hukum hilang, kita lihat kampung Kerinci pun didominasi dengan bangsa Saus, malah banyak lagi. Seolah-olah tidak ada satu dasar yang jelas dan peranan kebudayaan di dalam merancang perbandaran. Jadi soalan saya ialah apakah dasar yang lebih tegas bagi memberi ruang peranan kebudayaan di dalam merencana identiti negara? Yang Mak Menteri. Terima kasih Tuan Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat.
Seperti yang saya nyatakan tadi, kita yang jawapan saya tadi, tetapi ini dari segi inisiatifnya oleh oleh Jabatan Warisan Negara, bukannya dasar kita ya, sebab dasar telah termaktub di dalam undang-undang di mana kita memainkan peranan kita. Tetapi inisiatif kita, MOTEK juga giat dalam usaha penerbitan buku-buku berkaitan warisan negara dan makanan warisan antaranya termasuk buku alam dan budaya. Warisan yang lain-lain tu dari segi masakan, tempat-tempat lain. Tetapi dari sudut bangunan pula, ianya di bawah satu kementerian yang lain, yang saya nyatakan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan peranan kita adalah apabila kita duduk di dalam jawatan kuasa teknikal itu, kita memberi saranan. Sebab itu bukan di bawah bidang kuasa undang-undang kita. Jadi sumber undang-undang itu di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan, maka kita menyarankan kepada pihak-pihak yang berkaitan untuk mereka mengambil kira perkara-perkara yang termasuk di bawah ciri-ciri yang kita maksudkan di bawah Jabatan Warisan Negara. Jadi peranan itu kita main secara tidak langsung, di mana kita menasihatkan supaya diambil kira semua ini. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Tadi ada Yang Berhormat Menteri sebut zon yang dilindungi dalam air. Saya nak minta Yang Berhormat menyatakan sejauh mana Kementerian mewartakan khazanah dalam air sebagai zon yang dilindungi sebagai produk pelancongan kepada penyelam rekreasi. Maksud yang dijantakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Terima kasih Tuan Ketua. Yang di dalam air tu kebanyakannya kita melihat kepada artifak ya, dengan izin. Artifak bahan-bahan yang mana apabila kapal pecah misalnya, ada bahan-bahan yang mempunyai nilai-nilai nilai-nilai yang boleh kita maksudkan di bawah nilai warisan. Sebab itu kita letaknya kepada zon dilindungi. Tapi ada juga kementerian yang mempunyai peranan yang penting di dalam hal ini, di Kementerian Alam Sekitar, di mana mereka juga akan terlibat dalam melihat dari sudut ciri-ciri itu. Kalau ianya satu kawasan melindungi ataupun memelihara alam sekitar, maka ianya jatuh di bawah kementerian itu. Tetapi dalam hal ini kita melihat kepada artifak dia saja. Jadi sebab itu kalau ada scuba diver dengan izin, mereka mempunyai tugasan itu, mereka akan diberilah skop-skop tugasan mereka untuk meneliti sendiri apa yang perlu mereka cari supaya ianya boleh kita ambil sebagai, dan itu pun kita akan teliti juga sebagai produk warisan ya. Terima kasih.